أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Jadi di hari yang mulia ini, saya akan membicarakan tentang juzuk yang ke-8 di dalam Al-Quran. Yang mana juzuk 8 ni mengandungi dua surah, terdapat dua surah dalam juzuk 8, iaitu surah Al-An'am dan juga surah Al-A'raf. Apa yang dimaksudkan dengan Al-An'am? Al-An'am bermaksud haiwan ternakan seperti kambing, lembu dan juga unta. Dan manakala Al-A'raf pula bermaksud satu tempat yang tinggi yang berada di antara syurga dan neraka. Dikatakan bahawa Ashabul A'raf, iaitu orang-orang yang berada di dalam A'raf ni, ialah orang-orang yang sama banyak kebaikan dan keburukannya. Jadi dia tak masuk ke syurga dan dia tak masuk ke neraka, tapi di akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dia akan dimasukkan juga ke dalam syurga. Jadi dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-161 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ini adalah merupakan tiga ayat dari surah Al-A'raf yang merupakan ayat yang ke-161, 162 dan juga ayat yang ke-163. Mungkin kita rasa macam dah biasa dengar ayat ni kan. Sebenarnya memang ayat yang kita biasa ulang-ulang setiap kali kita solat. Okey, kita kembali kepada ayat yang pertama saya bacakan tadi. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Dalam surah Al-An'am ni ada banyak ayat-ayat yang dimulakan dengan qul. Qul tu maksud dia katakanlah, bukan kul tapi qul, qaf. Kalau qul tu suruh makan, tapi ni qaf, qul, katakanlah. Macam qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, maksudnya katakanlah. Sebab Allah suruh menyampaikan. Allah bukan suruh simpan je, tapi Allah suruh sampaikan. Jadi dalam ayat ni, qul, katakanlah wahai Muhammad, innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Allah telah menunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus tu? Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa, iaitu agama yang lurus, agama yang akan memberikan kemaslahatan buat dalam hidup di dunia dan juga untuk kehidupan di akhirat. Yang mana agama itu juga merupakan millata Ibrahim hanifa, ialah agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang hanif. Dan tidaklah Ibrahim itu dari kalangan orang-orang musyrik. Kenapa di sini Allah sebutkan tentang millat Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin? Sebab orang-orang musyrikin tu diorang buat macam-macam dan diorang boleh kata yang diorang tu ikut ajaran Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim tak suruh pun buat macam tu. Dan Nabi Ibrahim tu bukanlah dari kalangan orang-orang yang musyrik. Setelah tu Allah suruh dalam ayat yang seterusnya Allah katakan qul inna salati, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad bahawa salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Okey, dalam ayat ni sebenarnya dan ayat yang seterusnya la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini disebutkan dalam hadis Ali radhiyallahu anhu.
ada menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia membuka solatnya, iftataha salatahu, dia membuka solatnya, sebab tu kita dapat nama tu iftitah. Iftitah adalah pembukaan. Jadi apabila dia membuka solatnya, Rasulullah akan membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya, okey, pada katakanlah wahai Muhammad, benda ni semua tak cukup kalau Rasulullah simpan untuk diri dia seorang je. Jadi samalah, seruan tu bukan sahaja untuk Rasulullah tapi untuk kita juga. Bukanlah untuk kita simpan sendiri tapi untuk kita sampaikan, untuk kita ajak orang lain juga untuk menjadikan inna salati, sesungguhnya solatku. Perkataan solat tu boleh bermaksud solat wajib, solat sunat, dan solat juga kalau daripada segi bahasa dia bermaksud doa. Doa, kita berdoa, patut kita bukan berdoa dekat orang. Dan sekarang dah jadi trend, kita berdoa dekat WhatsApp, kita berdoa dekat telefon. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga dia menjadi dimasukkan dalam golongan orang yang soleh. Kita sebenarnya setiap kali kita tulis ucapan yang berunsur doa dekat WhatsApp ke dekat social media tu, kat mana kita berdoa sebenarnya? Adakah benar-benar kita menyampaikan doa kita tu sepenuh hati kepada Allah SWT atau sekadar kata-kata je? Atau sekadar tulisan dekat situ je? Yang mana kalau sekadar tulisan je, copy paste tak akan memberikan makna apa-apa pun. Tak akan memberikan makna apa-apa. Kalaulah ada pun mungkinlah orang tu terasa, oh orang ni sampailah simpati dia pada aku. Orang ni prihatinlah juga pada aku. Tapi doa yang sesungguhnya Allah sebut yang apabila kita mendoakan saudara kita tanpa pengetahuan dia, yang doa tu akan dikabulkan tu, kita dapat tak? Itulah sebenarnya yang sangat mahal. Doa tu bukan dekat kita nak copy paste dan letakkan dekat sekadar ucapan, tapi doa tu adalah antara kita dengan Allah. Permohonan kita yang setulus hati yang kita minta dengan sesungguhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu salah satu daripada makna solat. Dan juga tentang solat ni juga, sebagaimana yang kita tahu, solat tu adalah perkara yang pertama akan dihisap. Kalau tak diterima, tak diterimalah amalan yang lain. Kalau diterima, diterimalah amalan yang lain. Dan Allah juga dan juga kalau tak silap saya dalam salah satu hadis qudsi yang mana Allah mengatakan Allah sangat suka apabila hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang wajib. Maknanya kita kena start dengan benda yang wajib dulu. Perasan tak kalau kita tersilap memahami konsep ni, sebenarnya apabila kita tidak menyampaikan kepada masyarakat, kita dapat lihat kalau dalam bulan Ramadan kan, daripada pagi tu, daripada subuh sampailah maghrib, surau tu kosong je. Tapi bila tarawih, sampai tak muat surau kan? Sampai tak muat surau, sampai tak muat masjid. Sebenarnya dah salah dah konsep tu. Sebab kita mulakan dengan yang sunat, kita sangat-sangat menitik beratkan yang sunat, tapi yang wajib tu ke mana? Sepatutnya yang wajib tu yang kita kena usaha perfect kan? Bagi dia kita solat 5 waktu yang wajib tu awal, solat 5 waktu yang wajib tu berjemaah. Lepas tu barulah kita top up dengan solat tarawih. Barulah kita top up dengan solat nawafil atau solat malam. Bukan yang sebaliknya. Jadi saya teringat kata-kata Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata masalah umat Islam sekarang ni bukan kita tak tahu hukum tu. Wajib, mana yang wajib, mana yang harus, mana yang haram kan. Tapi ialah kita tak tahu mana yang patut kita kedepankan. Jadi kalau itu dah jadi satu yang biasa dalam masyarakat kita, yang mana mereka mengedepankan solat tarawih tu lebih daripada solat jemaah yang 5 waktu tu sendiri atau solat 5 waktu tu sendiri. Jadi seolah-olah kalau pokok tu dipentingkan yang ranting-ranting dia lah, tapi batang pokok yang besar tu diabaikan. Macam manalah dia nak tegak dengan sempurna kan. Jadi dalam ayat ni Allah mulakan dengan salati, solatku, yang boleh juga makna doa, dan juga nusuki. Nusuki ni ada pelbagai tafsiran. Antaranya ialah sembelihan kurban, dan juga ada yang mengatakan nusuk tu adalah ibadah.
Dan ada juga yang mengatakan nusuk tu adalah agama, tapi keseluruhannya apa yang pasti yang terkandung dalam nusuk ni hakikatnya adalah ibadah. Biar apa pun bentuknya tu, tapi dalam nusuk tu adalah ibadah. Seorang abid, seorang yang suka beribadah, kita boleh panggil dia nasik juga, nasikun. Nasikun ataupun abidun yang bermaksud orang yang beribadah. Jadi secara umumnya bolehlah kita maksudkan bahawa nusuk tu adalah ibadahku. Sesungguhnya solatku dan ibadahku, dan boleh juga kita ambil makna sembelihan ataupun kurban ataupun akikah tu, sembelihan. Nusuki yang bermaksud zabihatun iaitu sembelihan. Sembelihan. Okey. Kalau kita lihat kat sini, Allah mulakan ayat ni dengan dua perkara iaitu solat dan juga sembelihan. Kalau kita lihat dalam surah yang pendek yang selalu sangat kita baca dalam solat disebabkan oleh pendeknya tu, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Fasalli lirabbika, dan solatlah untuk Tuhanmu. Solatlah untuk Tuhanmu atau demi Tuhanmu, dan wanhar. Wanhar tu maknanya dia sembelihlah. Dan sembelihlah korban. Kat sini Allah padankan dua ibadah yang besar, iaitu yang pertamanya solat, yang mana solat tu antara kita dengan Allah, dan yang keduanya ialah ibadah yang yang berkait dengan harta, sesuatu yang mahal kan, sesuatu yang berharga dekat diri kita, sesuatu yang kita sayang. Jadi Allah mulakan ayat ni dengan dua perkara tu, iaitu solat dan juga harta. Malahan dalam surah Al-Kautsar tu sendiri, fasalli li rabbika, dan solatlah kepada Tuhanmu, wanhar. Kat situ Allah tak guna tidak digunakan, Allah tak sebut izbah. Izbah ialah sembelih. Tapi wanhar maknanya dia sembelih juga, tapi dia bukan sebarang sembelih. Kalau siapa-siapa boleh cuba cari ke dekat YouTube, tengok wanhar ni ialah cara sembelihan tapi diguna untuk unta. Kalau kita tengok bila dia sembelih unta tu, dia cocok kat situ, lepas tu dia buat macam tu kan. Itulah dinamakan wanhar. Wanhar. Bukan sembelih macam kita sembelih kambing, sembelih lembu yang kita biasa tengok. Jadi dalam ayat tu Allah sebutkan wanhar dan bukannya wadbah. Allah nak tekankan pengorbanan yang dengan unta, iaitu kalau nak bandingkan antara semua haiwan yang kita buat korban tu, lembu, kambing dengan unta itulah yang paling besar, unta itulah yang paling mahal. Jadi untuk kita belajar berkorban dengan sesuatu yang paling berharga, dan mahal. Nusuk tu juga bermaksud ibadah, dan ibadah tu kalau dalam Islam kan, ibadah ni kita ada cara-caranya yang tersendiri, yang ada caranya sendiri yang Allah ajar. Ada cara setiap ibadah tu ada caranya yang tersendiri macam mana kita nak melakukan ibadah tu. Korban, solat, malah nak panggil solat pun kita tak boleh nak sekadar bunyikan loceng, tak boleh sekadar nak jerit, tapi kita ada azan yang Allah syariatkan, yang telah disyariatkan untuk sebagai satu cara ibadah tu akan dilaksanakan. Ibadah, untuk kita memastikan ibadah kita tu, okey, tadi solat kan, ada orang solat untuk benda lain. Kalau kita tanya orang yang non-Muslim ke, kita tanya awak sembahyang tak? Mungkin dia kata dia sembahyang, tapi dia sembahyang secara lain. Jadi kita sembahyang inna solati lillah. Solat aku untuk Allah. Solat ni untuk Allah. Dan juga ibadatku juga untuk Allah. Untuk memastikan ibadah yang kita buat tu untuk Allah. Ada dua syarat untuk menjadikan sesuatu tu ibadah, atau untuk menjadikan sesuatu ibadah itu diterima. Jangan lupa dengan dua syarat ni yang untuk memastikan ibadah kita tu diterima. Yang pertama ialah dia mengikut syariat. Dan yang keduanya hendaklah ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Hendaklah ikhlas. Jadi syarat yang pertama, mengikut syariat. Mengikut syariat ni adalah berdasarkan dalil yang benar. Dari Al-Quran, dari sunnah,
Maknanya ada dalil-dalilnya yang benar yang mengatakan bahawa Allah dan Rasulnya menyuruh kita buat macam tu. Dan kalau mengikut syariat ni, kita tak, so kalau macam dulu dalam ayat dalam surah Al-A'raf ada juga ada ayat yang mana mereka wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka buat perkara yang keji, apa dia cakap, wajadna 'alaiha aba'ana, kami tengok mak ayah kami atau datuk nenek kami buat macam tu. Buat macam tu. Wallahu amarana biha, dan Allah pun suruh kami buat macam tu. Perasan tak, alasan tu bukan dulu je. Sampai bila-bila, sekarang sampai bila-bila, benda tu memanglah menjadi satu reason, satu alasan. Kenapa awak buat ni? Sebab mak ayah saya buat. Kenapa awak buat ni? Sebab saya tengok kawan saya buat, datuk nenek saya buat. Jadi, masa kita kecil, bolehlah kita cakap macam tu kan. Kita tak ada apa yang mak ayah kita buat tu semua kita ikut. Apa yang mak ayah kita suruh kita buat tu kita cuba ikut. Apa yang dia cakap tak elok semua kita cuba elakkan. Tapi bila kita dah ada kemampuan untuk nak cari ilmu tu, tak bolehlah dah jadi reason kita kenapa buat ni sebab mak ayah saya buat atau sebab mak ayah saya suruh. Itu dah tak sewajarnya, sangat-sangat tidak wajar untuk kita dalam usia macam ni, dalam kemampuan yang kita ada, dalam teknologi sekarang yang maklumat tu senang nak dicapai, kita boleh nak rujuk kat banyak tempat. Kita tak patutlah beralasan sebab saya buat ni sebab mak ayah saya, sebab saya tengok mak ayah saya, atau sebab sebab mak ayah saya suruh buat. Antaranya kan, malahan benda tu kadang-kadang mungkin bukan benda yang buruk, dia mungkin benda yang baik, tapi dia salah. Sebagai contoh, macam antara amalan yang saya warisi, yang maksudnya saya tahu daripada saya kecil dan saya buat, tapi saya tak tahulah, mungkin ibu bapa saya ajar atau mungkin usrah dekat sekolah-sekolah kan, form 1, form 2 punya usrah, kakak-kakak usrah kita yang bagi usrah tu mungkin tak adalah nak, masa tu tak tahulah lagi hadis sahih, tak tahulah lagi nak tapis maklumat tu betul ke tak betul. Jadi antara satu amalan yang saya dah amalkan lama ialah macam ayah saya, daripada ayah saya pernah ajar yang bila kita ambil wuduk, dia kata kita basuh kat tengkuk dan kita baca doa, Allahumma inni as'aluka fika qaraqabati minan nar. Wahai Allah, aku pohon kepadamu engkau lepaskanlah tengkukku dari api neraka. Saya amal lama yang tu, tapi bila saya dah dewasa, bila saya dah tahu, bila saya dah cuba mencari ilmu tu, barulah saya tahu benda tu tak ada sandaran pun. Jadi sandaran saya buat tu semata-mata sebab ayah saya cakap. Jadi tapi ayah saya tu rahimahullah mungkinlah dimaafkan sebab ilmu yang dia dapat ialah yang setakat tu je. Kan? Jadi apa-apa yang kita buat tanpa kita ketahui, maka dosa kita tu tak ditulis. Jadi antaranya lagi bila kita nak bagi salam, ni pun salah satu amalan yang lama saya amalkan juga. Dan saya tak ingat saya dapat di mana, bila kita bagi salam belah kanan, kita baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Lepas tu kita bagi salam sebelah kiri, kita baca Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Setelah lama saya amalkan, bila saya mencari-cari, ya Allah, barulah saya tahu bahawa amalan tu tak ada sandarannya pun. Walaupun yang kita buat tu nampak macam baik, tapi dia sebenarnya tak betul. Apa saya punya dalil? Oh, sebab saya disuruh atau saya diajar atau saya tengok orang buat sebelum ni dan saya buat. Maknanya betapa dangkal dan ceteknya ilmu kita tu apabila kita punya reason tu sekadar sebab orang bagi tahu kita atau sebab kita tengok orang buat. Jadi saya sentuh sikit pasal yang tadi tu, yang bacaan tu setelah saya mengkaji, rupa-rupanya memang sepatutnya apa-apa doa adalah doa yang ma'thur ataupun doa, apa-apa doa je asalkan kita boleh, apa-apa doa yang baik asal kita lafazkan dalam bahasa Arab, kita boleh baca je sebelum kita memberi salam. Tapi bukan cara macam tadi tu, bagi salam belah kanan doa ni, bagi salam belah kiri doa ni, tak. Antaranya macam sebelum kita bagi salam tu, antara doa yang diajar adalah Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min azab wa a'udzubika min azab wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Dan ada juga doa lain, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu ila akhirih. Jadi tu antara
Doa-doa yang memang maksur, yang memang diajar. Maknanya kita boleh buat tu, kalau kita nak baca doa, kita baca doa masa tu. Bukanlah cara yang macam yang saya amalkan. Tu antara kesilapan yang saya lakukan, yang mana reason tu digunakan daripada dulu sampai sekarang. Jadi kalau dalam surah Al-A'raf tu, wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan kekejian, perkara yang buruk, perkara yang keji, mereka cakap, kami tengok datuk nenek kami buat benda ni dan juga Allah menyuruh melakukan perkara ni. Apa yang diorang buat tu, yang dia cakap dia ikut datuk nenek dia tu dan dia suruh, dan dia kata Allah yang suruh buat tu, mereka ni tawaf di keliling Kaabah tanpa pakaian. Itu yang diikut. Itulah dalam kitab tafsir disebutkan bahawa fahisyah yang dimasukkan situ, itulah perbuatan mereka bertawaf mengelilingi Kaabah, tanpa pakaian. Dan ada juga yang di tempat yang lain disebutkan bahawa fahisyah yang dilakukan oleh mereka tu ialah mereka tetapkan untuk haiwan-haiwan ternakan tu, ada yang dikhaskan untuk berhala dia. Contoh macam dia ada bahira. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin. Bunyi nama tu macam sedap kan? Nama tu bahira, sa'ibah, wasilah dengan ham tu adalah nama haiwan-haiwan yang dikhususkan, yang diorang hadiahkan, kira macam wakaf lah, untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala dia. Jadi itulah maksud fahisyah yang disebutkan dalam surah Al-A'raf tu, yang mana kita tak naklah jadi macam tu. Jadi dalam setiap ibadat kita ni, kita cuba pastikan kita tahu apa yang kita buat tu adalah berlandaskan syariat, berlandaskan dalil yang betul dan bukan ikut-ikutan. Dan walaupun dan reason kita sebab saya ikut mak ayah saya atau saya ikut nenek moyang saya buat tu, memang tak akan diterima. Satu reason yang tak akan diterima. Okey, dan seterusnya, kita dah selesai inna salati wa nusuki. Sekarang kita pergi kepada wa mahyaya. Mahyaya ada kaitan dengan perkataan haya. Haya ialah hidup kan? Jadi mahyaya ialah kehidupan. Kalau siapa yang tahu bahasa Arab kan, mahyaya wa mamati tu, dia boleh jadi isim zaman, dia boleh jadi isim makan, dia boleh jadi masdar mimi, dan dia akan memberi sedikit perbezaan lah daripada segi makna dia kalau kita detailkan daripada segi tu. Jadi kita boleh katakan bahawa mahyaya tu adalah kehidupan. Menjadikan kehidupan kita adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Solat dengan ibadat tadi hidup juga kan, termasuk dalam hidup juga. Tapi dekat sini Allah sebut solat, lepas tu Allah sebut sembelihan ataupun ibadah, lepas tu Allah sebut kehidupan yang lebih umum. Sebab Allah nak menekankan ibadah tadi tu, jadi Allah keluarkan Allah sebut secara khusus ibadah solat dan juga ibadah sembelihan tadi atau ibadah secara umumnya, dan lepas tu Allah sebut juga tentang kehidupan. Macam mana nak menjadikan kehidupan kita ni kerana Allah atau demi Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana nak menjadikan hidup kita ni ibadah? Secara umumnya ibadah tu ialah apa-apa saja yang kita buat yang Allah redha. Apa-apa saja yang kita buat yang Allah redha. Jadi itulah satu benda yang kita harus cuba usahakan untuk menjadikan seluruh kehidupan kita tu ibadah, untuk menjadikan seluruh kehidupan kita tu ibadah. Jadi kita ikut panduan yang telah diberikan oleh Allah. Usaha macam sekarang ni, mungkin sekarang saya ada jumpa satu yang ditulis 24 jam sunnah Rasulullah. Saya lupa kat mana. 24 jam sunnah Rasulullah. Jadi mungkin kita boleh buat checklist untuk diri kita sendiri. Maknanya kita buat ni, kita buat ni, kita buat ni. Tapi bila macam tu, mungkin yang tu banyak memfokuskan kepada ibadah-ibadah yang khusus. Tapi benda yang kita buat seharian ni pun cuba pastikan bahawa ia akan termasuk dalam perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
malah mengantuk nak tidur kan. Ada orang tidur, kalau kita tanya kenapa awak tidur, sebab dah tak tahu apa nak buat. Dah tak tahu apa nak buat, banyak sangat masa yang nak dibuang kan. Jadi tak tahu nak buang masa tu macam mana, tidur. Nak menghabiskan masa. Rasa-rasa tu menjadi ibadah tak? Kita pun boleh fikir kan. Maknanya walaupun benda yang kita buat secara ritual, tapi benda tu akan menjadi ibadah bila kita buat tu berpandukan kita nak tidur. Kita ni okey, antara yang boleh menjadikan dia tu sebagai ibadah, sebagai contoh, kita nak kuat balik semula, supaya kita ada tenaga balik semula, kita segar untuk buat ibadah, kita segar nak bekerja, dan kita nak tidur tu pula, kita baca ayat kursi, kita baca surah Al-Mulk, kita mengiring ke kanan sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah, menghadap ke kanan. Maknanya ada tata cara dia kita tidur, dan niat tu juga bukanlah untuk menghabiskan masa, yang pastilah memang takkan menjadi ibadah kan kalau sekadar nak habiskan masa je tidur tu. Jadi macam itulah cara dia kita applykan dalam kehidupan kita. Mungkinlah macam kita nak kata saya makan, tak adalah macam setiap kali saya makan, moga-moga dengan makan ni aku akan menjadi kuat untuk buat ibadah, aku lagi banyak tenaga nak baca Quran 2 juz sehari kan. Mungkin tak macam tu lah. Kadang-kadang yang macam tu mungkinlah jarang-jarang sekali terlintas kan dalam hati kita, dalam niat kita. Tapi kita makan, kita dapatkan makanan tu dengan cara yang halal. Kita bekerja dengan cara yang jujur. Kita cari rezeki dengan cara yang halal. Kita makan benda yang bukan diharamkan oleh Allah. Kita makan tu bukan benda yang kita curi. Kita makan tu kita mulakan dengan bismillah. Kita ambil makanan tu, kita ambil dengan tangan kanan. Dah jadi ibadah kan? Walaupun itu adalah kebiasaan yang kita buat. Jadi ada banyak sisi-sisi ibadah dalam perbuatan kita seharian. Pakai baju, mulakan daripada sebelah kanan, dan buka baju mulakan daripada sebelah kiri, dan kita baca Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu, pun akan menjadi ibadah juga. Ada sisi ibadah kat situ, menutup aurat dan bukan untuk menarik perhatian dan sebagainya. Dan yang terakhirnya dalam ayat tu ialah wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa mamati, mamati ni daripada perkataan maut lah, mati, mamati, kematianku, kematianku untuk Allah. Okey, perkataan mati ni ada dua maksud dia. Sama ada dia boleh bermaksud tidur, atau dia boleh juga bermaksud mati yang sebenar. Betul ke mati tu boleh maksud dia tidur? Betul. Allah berfirman, qul yatawaffakum malakul maaf saya terlupa ayat tu, tapi yatawaffakum bil-lail, maaf saya lupa, tapi dalam ayat tu Allah menyebutkan Allah yang maksudnya Allah mewafatkan kamu di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum fin nahar, dan mengetahui apa yang kamu lakukan di siang hari. Jadi Allah mematikan, dalam ayat tu Allah menggunakan perkataan wafat, mewafatkan kamu di malam hari. Jadi satu adalah menjadikan tidur, kalau mati kat sini maksud dia tidur, jadi moga-moga tidur kita tu kerana Allah. Dan yang keduanya, sekiranya betul dimaksudkan dengan mati itu sendiri, maka macam mana kita nak jadikan mati itu kerana Allah? Okay, kita ingat kita ni kan kita memang tak boleh memilih kat mana kita nak mati, bila kita nak mati, cara kita nak mati. Kita tak pernah ada pilihan. Kita tak pernah ada pilihan tu. Tapi kita ada pilihan macam mana cara kita nak hidup, kat mana kita nak berada, dan apa yang kita nak buat. Kan? Dia kata ada ramai orang nak mati dalam Islam, tapi tak ramai orang nak hidup dalam Islam. Perasan tak? Ada ramai orang nak mati dalam Islam, moga-moga aku mati husnul khatimah. Tapi tak nak ke hidup tu husnun juga, baik juga. Kenapa tak hidup dalam Islam kalau nak mati dalam Islam? Sedangkan kita mudah-mudahan apa yang kita, jadi kita nak jadikan mati kita tu kerana Allah ataupun untuk Allah, maksudnya kita cuba beristiqamah atas apa kebaikan yang kita buat tu, dan mudah-mudahan di akhir kehidupan kita tu begitulah yang kita akan persembahkan kepada Allah. Begitulah sebagaimana yang kita dah terbiasa tu, jadi begitulah yang kita akan persembahkan kepada Allah di akhir kehidupan kita.
Saya teringat satu doa tu yang saya suka. Allahumma ja'al khaira ayyami yawma alqaka. Ya Allah, engkau jadikanlah hariku yang paling indah ialah hari aku bertemu denganmu. Jadikanlah hari aku yang paling indah ialah hari di mana aku bertemu denganmu, iaitu hari kematian kita. Moga-moga itulah hari yang paling indah dalam sejarah kehidupan dan kematian kita tu. Moga-moga itu adalah hari yang indah untuk kita, iaitu hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah, kerana Allah. Lillah, perkataan lillah, lam tu dia boleh bermaksud untuk, maksudnya demi Allah. Kita buat semua-semua tu kerana Allah. Dan lam tu juga boleh bermaksud milik. Maksudnya solat, ibadat, hidup dan mati kita semua ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah makna lam itu sendiri. Huruf lam tu dia boleh memberikan makna yang berbeza kat sini. Yang kat sini dia memberikan makna, dua makna, satu yang bermakna milik dan satu yang bermakna demi ataupun untuk. Dan setelah tu ditutup dengan setelah ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau kita tengok balik kepada ayat yang tadi, tidak ada sekutu bagi Allah dalam solat. Solat kita untuk Allah je, bukan untuk yang lain. Ibadah kita untuk Allah je, bukan untuk yang lain. Jadi kalau ada ibadah kita sebab sebab orang suruh, sebab maksudnya apa-apa saja yang lain lah, kita memang semua tu kita je yang boleh usahakan sendiri untuk kita jadikan hidup kita, untuk kita jadikan solat kita tu semata-mata kerana Allah. Bukan solat untuk pandangan orang ramai dan bukan untuk riak, yura'unan nas, bukan untuk riak tu. Dan itu adalah bergantung kepada usaha kita dan dengan pemberian dan dengan izin Allah juga. Jadi solat kita untuk Allah, ibadah kita untuk Allah, kita jadikan kehidupan kita untuk Allah dan kematian kita untuk Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Semua yang kita buat tadi seboleh-bolehnya kita berusaha. Kita ni sedang berada dalam setiap doa kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Asalkan kita berada di jalan itu, tak ada siapa yang boleh claim dia dah sampai. Dia dah sampai ke destinasi, dia dah sampai ke ujung jalan tu, tak ada. Yang penting kita duduk ke atas jalan tu, jangan keluar daripada jalan tu. Kita semua ni ada ke atas jalan tu. Mungkin ada jalan ke tepi, mungkin ada jalan belah tengah, mungkin ada jalan dah ke depan, advance, mungkin ada yang terlambat sikit. Tapi as long as kita duduk kat jalan tu, kita teruskan usaha kita, maka kita akan selamat insya-Allah. Jadi tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu. Begitulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah apa yang Allah perintahkan untuk kita, apa yang harus kita buat dalam kehidupan ni, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita seharian. Dan Rasulullah kata wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang awal menjadi orang muslim yang awal dalam umat ini. Maksudnya bila Rasulullah datang tu, balut Islam tu dibawa dengan cara yang sampai kepada kita sekarang ni, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan perkataan Muslim tu sendiri, apabila Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, Aslim, maka Nabi Ibrahim cakap, qala aslamtu lillahi rabbil alamin, maka aku Islam. Apa Islam tu? Menyerahkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Satu yang indah kan, Islam ni ialah menyerahkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Islam ni sebenarnya membebaskan kita. Sebab kita serahkan diri kita pada Allah je, dia sebenarnya memberikan kita kebebasan. Kita tak terikat, kita tak menjadi hamba benda, kita tak menjadi hamba pangkat, kita bukan hamba kepada
kemasyhuran, tak. Semua tu kita dah bebas sebab kehidupan kita, kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kepada benda-benda yang lain. Dan bukan kepada benda-benda yang lain. Jadi wa ana awwalul muslimin, itulah tadi tentang Rasulullah menjadi yang pertama, menjadi muslim yang pertama ataupun menjadi muslim yang pertama dalam umat ini. Dan juga la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dekat ayat yang tadi saya tertinggal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa kita kena menjadikan solat, ibadat, hidup dan mati kita ni untuk Allah? Kerana Allah tu Rabbul Alamin. Allah lah pemilik sekalian alam ni. Apa makna alam? Apa makna alamin? Alamin ialah segala benda selain daripada Allah. Segala benda selain daripada Allah. Maksudnya makhluk, segala makhluk ataupun segala makhluk, itulah yang dipanggil alamin. Jadi Allah lah pemilik segala makhluk, Allah lah pentadbir, Allah lah maha pengatur. Jadi disebabkan zat Allah dan sifat-sifat Allah itu sendiri yang melayakkan kita ni untuk melayakkan dan sepatutnya kita menjadikan segala aspek dalam kehidupan kita tu hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi setakat itulah perkongsian saya pada hari ini. Moga apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawlan fayattabi'una ahsana. Moga-moga Allah menjadikan kita dari kalangan orang yang mendengar kata-kata dan mengikut apa yang terbaik daripada kata-kata itu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.